Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni tokoh yang kelima, Sayyiduna Umair bin Wahb. Sayyiduna Umair bin Wahab Al-Jumahi. Beliau merupakan salah seorang di antara yang sangat kuat menentang Nabi SAW ketika Nabi berdakwah di kota Mekah. Sehingga membawanya ke medan Badar. Bersua dengan Nabi dan para sahabat Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Berperang. Kononnya demi mempertahankan maruah mereka, demi untuk menunjukkan kepada Jazirah Arab khususnya bahawa mereka lah di pihak yang benar. Batu-batu sembahan mereka lah adalah Tuhan, dan mereka lah, iaitu Quraisy, merupakan penghulu kepada seluruh bangsa Arab ketika itu. Namun peperangan Badar yang bila dilihat di atas kertas tentulah sangat tidak adil bagi pihak Nabi SAW, namun ketentuan Allah adalah sebaliknya. Jumlah yang sedikit, bekalan perang yang sedikit, ditambah dengan situasi yang sedang mereka hadapi pada bulan Ramadan, keluar hanyalah untuk menyekat rombongan perdagangan yang dibawa oleh Sayyidina Abu Sufyan, bukan untuk berperang. Namun Allah beri kemenangan kepada mereka. Apa yang berlaku kepada Sayyidina Umair bin Wahab ketika itu belum memeluk Islam, anaknya menjadi salah seorang di antara tawanan berada di tangan Nabi SAW dan dibawa pulang ke kota Madinah. Maka pulanglah Umair bin Wahab radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan anaknya sebagai tawanan di tangan orang-orang Islam. Dan beliau sangat bimbang jikalau anaknya diapa-apakan oleh Nabi SAW kerana dosanya, kerana kesalahannya, kerana apa yang dia buat selama 13 tahun Nabi SAW berada di kota Mekah. Namun tidaklah Nabi SAW seperti yang difikirkan oleh Umair bin Wahab. Nabi sangat menjaga kebajikan tawanan-tawanan perang, diberi hak mereka sebaiknya. Tuan-tuan numpang dirahmati Allah. Satu pagi, Umair bin Wahab radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari rumahnya untuk melaksanakan tawaf di sekitar Kaabah. Kemudian pergi mengambil berkat daripada berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah itu. Hinggalah tiba-tiba dia dapati salah seorang di kalangan pembesar Quraisy dan bangsawannya, iaitu Safwan bin Umayyah, sedang duduk berhampiran dengan Hijr Ismail. Lalu dia pun pergi dan mengucapkan salam cara jahiliahnya, iaitu apa yang disebut oleh mereka Im sabahan ya Sayyida Quraisyin. Im sabahan, semoga pagimu penuh dengan kebaikan, wahai penghulu Quraisy. Lalu kata Safwan bin Umayyah membalas semula salam jahiliyah yang diberikan oleh sahabatnya. Katanya, ijlis natahaddas sa'atan, mailah duduk, kita sembang sat. Lalu Umair pun duduk. Tentulah tajuk mereka ketika itu, siapa pun, kalau jumpa siapa pun waktu itu di Mekah, tajuk mereka adalah peperangan Badar. Ya, situasi yang langsung mereka tak terfikir. Kekalahan yang sangat memalukan.
berbicara mereka berdua tentang natijah Badar. Lalu mereka membilang-bilang berapa banyak di kalangan pembesar mereka yang dibunuh oleh tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikambuh begitu sahaja di dalam beberapa buah telaga yang ada di medan Badar itu. Lantas kata Safwan bin Umayyah, demi Allah, tidak ada lagi kebaikan selepas kematian mereka. Maknanya hidup ni tak ada manfaat dah. Lepas Abu Jahal mati, Uqbah, Umayyah bin Khalaf, semua mereka ni mati. Tak ada kebaikan dah untuk kita terus hidup. Kata Umair, ya benar apa katamu wahai Safwan. Demi Tuhan Kaabah ini. Mereka dulu memang bersumpah dengan nama Allah pun. Mereka memang mempercayai wujudnya Allah, tetapi tak puas. Lalu mereka sertakan dengan Allah patung-patung atau berhala-berhala yang diukir oleh tangan mereka sendiri. Baik. Dia kata, demi Tuhan Kaabah, kalaulah bukan kerana hutang aku yang banyak dan kerana keluarga aku, anak isteri aku yang mungkin akan terbiar dan kelaparan selepas aku pergi, aku pasti akan bergegas ke Madinah, bertemu dengan Muhammad, lalu aku akan membunuhnya. Maka aku tak hirau lagi jika aku mati dibunuh semula selepas itu. Yang penting Muhammad mati. Oh. Safwan bila dengar Umair ni, dia cakap sungguh lah. Bukan timbang kosong kedai kopi tak. Dia abang sungguh. Dia kata, yang lebih memungkinkan aku pergi ke Madinah tanpa sangkaan yang macam-macam daripada orang Madinah ialah kerana anak aku ada di sana ditawan. Mungkin mereka akan sangka aku akan ditebus anak aku. Benarnya aku akan pergi bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah. Safwan pun mengambil peluang. Dia kata, beginilah wahai Umair, aku ni duit banyak. Safwan ni memang duit banyak. Dia tokey senjata. Bahkan jika Allah panjangkan umur kita, kita akan baca nanti bila Nabi nak perang di medan Khaybar, berperang dengan Yahudi, Nabi sewa senjata daripada Safwan ni. Sewa daripada Safwan. Ketika itu Safwan belum meluk Islam. Safwan bin Umayyah meluk Islam pada tahun ke-8 Hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Dia kata, wahai Umair, aku ni ada duit banyak. Dan kalaulah benar engkau pergi untuk membunuh Muhammad, kemudian engkau dibunuh, aku akan bayar habis hutang-hutang kau. Dan aku akan jadikan keluargamu sebagai keluarga aku. Aku himpun mereka main duduk rumah aku. Untuk sahabat bimbang, yang penting hampir bunuh Muhammad. Aku pun tak tenang kalau dia hidup. Kata Amir, jika begitu, rahsiakan perbualan kita berdua. Jangan ada siapa tahu. Dan memang daripada orang yang duduk dekat Hijr Ismail waktu itu berbicara apa yang mereka sepakati. Tuan-tuan dirahmati Allah. Berangkatlah Safwan dengan sebilah pedang yang diracun. Pedang tu dia sapu dengan racun. Kira-kira walau kena sikit je Nabi SAW akan menyebabkan Nabi mati. Sandang, dia pun naik kuda, dia pergi. Sampai saja Umair di kota Madinah, terus dia menghampirkan dirinya yakni dengan tunggangannya ke Masjid Nabi SAW. Lalu turun dia daripada tunggangannya, kudanya. Ketika itu Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat lain yang sedang duduk dekat dengan Masjid Nabi SAW melihat sahaja keliban Umair bin Wahab. Kata Sayyidina Umar, hadzal kalbu aduwullah Umair bin Wahab. Anjing ini adalah musuh Allah. Ini Umair bin Wahab. Demi Allah, dia bukan datang ke sini untuk tujuan yang baik. Dia datang untuk tujuan yang buruk. Dan dia adalah seorang yang sering mengapi-apikan permusuhan ketika kita berada di kota Mekah.
dan dia adalah mata-mata yang dihantar oleh Quraisy sebelum berlaku peperangan Badar. Oh, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar ni di antara yang memiliki pemikiran yang tajam. Dia cepat menafsirkan keadaan. Terus apa dia buat? Dia kata, wahai para sahabatku, jom kita terus pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa pun bangkit pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Sayyidina Umar bin Al-Khattab menghampiri Umair bin Wahab. Dia tarik, dia cekak baju Umair, dia lipat lagu tu, kepala maknanya dia bubuh lengan dia lagu tu, bawa pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahaja mereka berdua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wahai Umar, lepaskan dia. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, lam ub'ath bu'istu nabiyyan wa lam ub'ath jabbaran. Aku diutus sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang yang keras, bengis dan zalim. Maknanya cukup lembut walau dengan musuh. Sayyidina Umar pun lepaskan tangan dia daripada leher Umair bin Wahab. Lalu kata Nabi pula, wahai Umar, istakhir anhu. Beredak sikit, jauh sikit. Jauhkan dirimu sedikit daripada Umair. Sayyidina Umar pun berundung. Lalu kata Nabi SAW, udnu ya Umair, wahai Umair, dekat, mai dekat sikit. Dia pun mai dekat, lalu dia kata, an'im sabahan. Orang jahiliah, orang musyrikin macam tu cara salam dia. Kata Nabi, wahai Umair, Allah telah memuliakan kami dengan satu ucapan yang lebih baik, iaitulah Assalamualaikum. Itulah ucapan penghargaan yang diucap oleh penghuni-penghuni syurga. Lalu kata Umair, wahai Muhammad, kamu bukanlah jauh sangat pun dengan apa yang kami duk buat ni. Dulu pun sama jugalah. Dia lagu tu lah. Orang ni bila tak jumpa cacat celah seseorang, dia akan ngungkit-ngungkit yang lama-lama. Dia nak bagi puas hati dia juga, dia ungkit yang lama-lama. Sedangkan Nabi SAW, walaupun pada zaman remajanya, zaman mudanya, kemudian meningkat dewasanya, hidup dalam suasana jahiliyah, belum ada syariat, tetap Nabi dipelihara oleh Allah daripada terlibat dengan perkara-perkara jelek yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Lalu kata Nabi, wahai Umair, malladhi ja'a bika ila huna? Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Umair ni tujuan apa? Kata Umair, aku datang untuk membebaskan tawanan yang ada di bawahmu, iaitulah anakku. Kata Nabi, habis tu pedang yang kamu sandang itu, kenapa? Kalau mai nak bebaskan anak kamu, kenapa datang dengan pedang? Dia kata, Allah, pedang ni celaka punya pedang. Adakah dia memberi sesuatu kepada kami ketika berperang di medan Badar? Tak ada apa ni pedang ni. Jalan jauh, aku bawa pergi lagu tu lah. Dia buat alasan. Kata Nabi SAW, usduqni. Jujurlah, wahai Umair. Apa tujuan kamu datang ke sini? Kata Umair, aku datang nak tebus anak aku. Kata Nabi, bukankah satu hari engkau duduk dengan Safwan dekat dengan Hijr Ismail. Lalu engkau kata, demi Allah, kalaulah bukan kerana hutangku yang banyak, anak-anakku yang ramai, aku akan pergi ke Madinah dan membunuh Muhammad. Lalu Safwan berjanji untuk menunaikan segala hutangmu dan memelihara, yang ini menjaga anak isterimu, dengan tujuan engkau datang membunuh aku. Bukankah begitu? Terus Umair berkata, Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, wahai Muhammad, tidak ada siapa pun yang mendengar perbualan kami pada hari itu, kecuali aku dan Safwan sahaja. Demi Allah, dahulunya kami mendustakan segala apa yang engkau bawa.
segala wahyu, segala Al-Quran yang diturunkan. Tapi ini jelas memberi keyakinan kepadaku bahawa tidaklah apa yang kau bawa itu kecuali ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membawaku ke tempat ini lalu memberiku peluang untuk memeluk Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah. Lalu kata Nabi kepada para sahabat, faqihu akhakum fi dinih wa'allimuhu al-Quran wa atliqu asirah. Tengok, Nabi SAW bukan seorang yang berdendam, bukan seorang yang menunggu-nunggu apabila peluang kebaikan terhidang di hadapan Nabi. Terus Nabi terima, yakin dengan syahadatin yang diucapkan oleh Umair. Kemudian kata Nabi kepada para sahabat, ajarkanlah saudaramu ini tentang agamanya, yakni tentang Islam, dan ajarkanlah dia Quran dan bebaskanlah tawanannya, iaitu anaknya. Tuan-tuan dirahmati Allah, para sahabat gembira dengan Islamnya Umair bin Wahab. Kemudian Sayyidina Umar berkata setelah itu, demi Allah, la khinzirun ahabbu ilayya kana ahabba ilayya min Umair. Sungguh khinzir lebih aku suka berbanding Umair ketika dia datang untuk mencari Nabi. Tetapi ketika ini apabila dia telah memeluk Islam, aku lebih suka kepadanya berbanding sebahagian anak-anakku. Masya Allah. Inilah para sahabat. Sayyidina Umar yang bengih tadi kerana Umair musyrik, apabila dia memeluk Islam, terus Sayyidina Umar nyatakan kecintaannya dan sayangnya kepada Sayyidina Umair bin Wahab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu tinggallah Sayyidina Umair di sana, belajar bagaimana untuk menyucikan dirinya, bagaimana untuk menyembah Allah, mengenal Allah dan menerangi hatinya dengan cahaya Al-Quran. Lalu dapatlah dia menghafal sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya menyebabkan dia lupa kota Mekah dan siapa yang dia telah berjanji di kota Mekah. Itulah Safwan bin Umayyah. Sedang Safwan bin Umayyah tiap hari setelah Sayyidina Umar bin Wahab keluar menuju ke kota Madinah, dia akan tawaf Kaabah. Lalu saja di depan tempat istirahat pembesar-pembesar Quraisy, dia akan kata, abshiru, bergembiralah kamu dengan satu peristiwa penting yang akan datang menjengah telinga kamu. Dia setiap hari duk seronok. Tak apa nanti Umar balik habaq mai, ataupun ada orang bagi tahu Muhammad telah dibunuh oleh Umair, hampa akan gembira. Namun begitu lama dia menunggu, akhirnya bila datang seseorang daripada Madinah, ditanya orang tersebut tentang Umair. Katanya Umair telah memeluk Islam. Amat kecewa Safwan bin Umayyah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Umar bin Wahab contoh yang harus kita ambil dalam bab bagaimana dia nak qada balik kesalahan dia dengan melakukan kebaikan. Perlu ada keberanian dalam bab ni. Ya, dalam masyarakat kita kadang-kadang sebahagian di kalangan kita berhadapan dengan kebimbangan untuk menonjolkan sikap baiknya setelah permulaan hidupnya begitu dahsyat, terlibat dengan maksiat, jenayah, tiba-tiba mengambil langkah untuk kembali kepada Allah, menjadi orang yang saleh, beriman, kaki masjid. Sebahagian mengambil jalan untuk keluar terus daripada kampung dia, tinggal terus bandar dia, nak pergi duduk tanglai. Tidak mahu lagi berpaling, bahkan mengajak kawan-kawan yang terlibat sama dalam perkara tak elok. Sayyidina Umar bin Wahab dia meminta izin daripada Nabi SAW setelah dia faham tentang Islam, banyak hafalan Al-Quran dia minta izin, wahai Rasulullah, telah berlalu masa yang begitu lama, sedang dahulunya aku begitu berusaha untuk memadam cahaya Allah, sangat kuat menyakiti orang-orang yang beriman, dan sekarang boleh tak engkau izinkan aku, wahai Rasulullah, untuk aku pulang semula ke kota Mekah? Nabi memang berat nak balik nak bagi sahabat yang masuk Islam pulang ke kota Mekah. Kerana apa? Mekah tak bersedia untuk menerima orang Islam, kecuali akan disakiti. Tapi dia ni bersungguh-sungguh
Dia kata li'ad'u wa Quraisyan ila Allah wa rasulih, aku akan pulang ke Mekah untuk mengajak orang-orang Quraisy supaya beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jika mereka terima, maka itulah sebaik-baik apa yang mereka boleh buat. Jika mereka berpaling daripadaku, aku akan menceritakan tentang keburukan agama mereka, seperti mana dahulunya aku memburuk-burukkan agama yang dibawamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun izinkan dia pulang ke Mekah. Bila dia datang semula ke Mekah, tempat pertama yang dia tuju ialah rumah Safwan bin Umayyah. Dia pergi ketuk pintu, Safwan pun buka. Lalu dia kata, ya Safwan, kamu adalah salah seorang daripada pembesar Mekah, orang yang cerdik di kalangan cendekiawan ataupun cerdik pandai yang ada di kota Mekah. Maka adakah benar apa yang engkau lihat daripada batu-batu yang disembah ini sebagai Tuhan? Adakah tepat dengan kita menyembelih ternakan kita di hadapan batu-batu ini, lalu kita menyangka mereka redha dengan perbuatan kita? Adakah benar kita dihidupkan sebagai orang yang kaya, memiliki kuasa, hanya untuk menindas dan menyakiti orang-orang bawahan kita, memperhambakan sesama manusia? Adapun aku, wahai Safwan, fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang berlaku kesannya sangat positif. Sebab itu kita kena yakin dengan Allah. Ialah setiap kita ni kulluna da'iyatun ila Allah. Setiap kita adalah pendakwah yang kena ajak orang kepada Allah. Pada kadar kemampuan kita dan lapangan yang ada di hadapan kita. Sebagai ayah, kita pendakwah kepada anak-anak kita. Sebagai suami, kita pendakwah kepada isteri kita. Sebagai isteri, kita pendakwah kepada suami kita. Sebagai jiran, kita pendakwah kepada jiran kita. Sebagai seorang guru, kita pendakwah kepada anak-anak murid kita. Kalau kita bos, kita pendakwah kepada pekerja kita. Jangan ada pekerja kita yang datang ke tempat kerja yang dimiliki oleh kita, tetapi kita tak mampu menguruskan cara hidup mereka dengan betul. Jika kita pekerja biasa, jadilah pendakwah kepada majikan kita, kerana mulut kita tak boleh ditutup dengan gaji yang mereka beri kepada kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang kita kena usaha untuk meredakannya semata-mata. Maka kita semua adalah pendakwah. Dakwahlah pada kadar yang kita mampu, dengan cara yang kita mampu. Kadang-kadang dengan akhlak kita, kadang-kadang dengan senyuman kita, dengan kata-kata kita, dengan ibadah yang bukan kita semata-mata nak pamerkan untuk dibanggakan, tapi untuk dicontohi oleh orang lain. Maka Umair bersabar ketika berada di kota Mekah. Cabarannya besar, tapi dia sentiasa berterusan berdakwah sehingga ramai di kalangan orang-orang Quraisy yang memeluk Islam. Ajzalallahu mathubata Umair bin Wahb wa nawwara lahu fi qabrih. Semoga Allah membanyakkan pahala bagi Sayyidina Umair bin Wahab atas usahanya yang bersungguh-sungguh untuk menanggapi semula kesalahan dan kekurangan yang dia lakukan ketika sebelum dia memeluk Islam, dengan apa yang dia korbankan daripada kesenangannya. Bahkan jika dia terus menetap di Madinah, tentu cabaran dalam berdakwah itu kurang dirasainya. Mengambil tanggungjawab untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran, perkara yang berat, demi untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, moga Allah meridai para sahabat. InsyaAllah, jika Allah panjangkan umur kita, kita akan sambung lagi dengan tokoh yang seterusnya pada malam esok, iaitulah Sayyiduna Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Beliau merupakan saudara kepada Sayyiduna Anas bin Malik Al-Ansari. Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari, seperti yang kita mula bicara perkongsian kita tentang sahabat, dia tokoh yang pertama dalam kitab ini,
menonjol pada bab ilmunya, maknanya kerana dia rapat dengan Nabi SAW, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan kepada kita. Adapun Al-Bara' bin Malik tertonjol dari sisi keberaniannya. Bukanlah Sayyidina Anas tak berani, bahkan semua peperangan dia ikut. Itu kita cerita dah umur 12 pun nak pergi perang dah. Tapi Al-Bara' bin Malik telah melakukan sesuatu yang hebat, yang kata Sayyidina Umar, janganlah kamu lantik Al-Bara' sebagai panglima perang. Kerana apa? Bimbang dengan sifatnya yang terlalu berani, dia boleh menyebabkan kekalahan kepada tentera Islam. Maksudnya Sayyidina Umar bukanlah meremehkan Sayyidina Al-Bara', tapi kerana dia sangat berani, bimbang pasukan dia tak boleh ikut cara dia, dan keberanian dia akan kita dedahkan esok hari insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.